الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Mereka akan beroleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan terutamanya anggur. Dan perawan-perawan yang sebayu umurnya. Serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia. Dan tiada pula perkataan yang dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikannya. Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang maha pemurah. Tidak ada sesiapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaannya itu. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. Tidak ada yang berani berkata-kata memohon pertimbangan, melainkan apa yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang maha pemurah, serta ia berkata benar. Itulah keterangan-keterangan mengenai hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal soleh. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat masa datangnya. Itu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya. Dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah An-Naba, iaitu surah yang ke-78 pada juzuk yang ke-30, bermula ayat yang ke-31 sehingga ayat 40. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan hal ehwal keadaan orang-orang yang bahagia. Di samping ayat yang kita bacakan ini menjelaskan kebesaran Allah dan rahmatnya dan penegasan akan berlakunya hari kiamat. Tidak dapat tidak. Dan memberi amaran dan peringatan yang keras kepada orang-orang kafir yang terus ingkar, tidak percaya dan tidak mau beriman. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang sebelum ini yang telah kita bacakan, bagaimana Allah menggambarkan hari kiamat itu, keadaan, sifat, tanda-tanda kiamat. Dan bagaimana Allah mendahului dalam menceritakan balasan bagi orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman. Dengan balasan yang menakutkan, yang mengerikan. Yang berupa bakaran api neraka yang berkobar yang tidak pernah padam. Berupa azab yang sentiasa bertambah dahsyatnya. Bertambah azabnya. Di samping minuman dan makanan yang amat mengerikan, yang membinasakan.
sebagai balasan orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Menjadi kebiasaan Al-Quran bila disebut golongan asyqiya, golongan celaka, maka Allah pasti akan menyebut golongan suada, golongan yang bahagia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kejayaan golongan as-suada. Suada daripada perkataan sa'id, yakni orang yang bahagia, orang yang bertuah. Lawannya ialah syaqi, yang celaka, iaitu asyqiya. Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang bahagia itu dengan mencapai kemenangan yang sebenar. Dibebaskan dari neraka, dimasukkan dalam syurga, dan semuanya itu berlaku dengan kurniaan Allah dan juga kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini Allah Taala nak beri satu targhib, galakkan, supaya manusia dengan akal yang Allah berikan, yang Allah kurniakan, melakukan penilaian yang pantas. Kerana umur ini begitu cepat berlalu. Nak jadi orang bahagia atau nak jadi orang celaka? Nak jadi orang yang mendapat pelbagai nikmat, kesenangan yang abadi, atau nak mendapat azab, mendapat pelbagai bentuk hukuman yang menyakitkan, yang mengerikan, yang mungkin bersifat abadi bagi setengah-setengah manusia. Artinya, kita tahu bahawa manusia masuk dalam neraka ni ada dua kategori. Kategori yang kekal di dalamnya, yang telah kita bincangkan semalam, labithina fiha ahqaba, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dengan golongan yang dimasukkan seketika dek kejahatan dan maksiat yang mereka lakukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak sebut tentang gambaran orang yang berjaya terus tanpa melalui neraka. Dengan firman-Nya, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Bila mana Allah menyebut orang-orang bertakwa, yakni bertakwa dengan amalannya, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, bertakwa dengan perkataannya, memelihara perkataan yang dilarang daripada menuturkannya. Bahkan bertakwa dengan hatinya, dengan bersangka baik kepada Allah, dengan bersangka baik dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bertawakal kepada Allah, berserah kepadanya. Maka kata Allah, innalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kejayaan sebenar. Kata mafaza diambil daripada perkataan faza yafuzu fauzan. Mafaz, yakni tempat yang mengukur mereka, yang menjadikan mereka benar-benar berjaya. Ini tempat orang berjaya. Maka disebut mafaza. Tempat orang berjaya, apa dia? Syurga. Bagi orang yang bertakwa, Allah sediakan baginya tempat orang berjaya. Maka Allah menyebut tempat orang berjaya dengan firman-Nya, hadaiqa wa a'naba. Perkataan hadaiqa, setengah ulama menjadikan hadaiqa dalam terjemahan pimpinan Rahman, iaitu kebun-kebun bunga. Hadaik daripada hadiqah. Hadiqatun artinya taman. Jamaknya ialah hadaik. Artinya kebun-kebun, taman-taman yang penuh dengan bunga-bungaan. Dan bila Allah menyebut perkataan wa'anaba, artinya ialah kebun buah-buahan, yakni anggur. Secara terjemahan di sini. Para ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan perkataan hadaiqa ialah basati minan nakhil wa ghairiha, iaitu kebun-kebun daripada pohon-pohon kurma dan lain-lain buah-buahan. Kemudian bila Allah menyebut perkataan a'naba, maka kata ulama a'naba artinya anggur-anggur daripada inab. Orang Arab sebut kalau anggur inabun. A'nabun anggur-anggur. Maka a'nab di sini merujuk kepada pokok-pokok anggur. Allah menggambarkan bagaimana syurga orang beriman itu dipenuhi dengan tanaman kurma dan buah-buahan yang pelbagai dan anggur. Kata ulama, disebut anggur sebagai ataf khas kepada am. Kalau kita kata sebut hadaik, kebun-kebun buah-buahan termasuk anggur. Tapi kenapa diulang anggur juga? Untuk menunjukkan tentang kehebatannya. Kemuliaan buah ini mengatasi buah-buah yang lain. Kerana di dunia ini manusia berbangga dengan anggur. Lalu mereka pun mencipta dari anggur ini arak-arak yang mahal. Arak-arak yang bernilai jutaan ringgit. Bukan jutaan dolar. Dan menjadikan buah kemegahan mereka.
Ini orang minum wine, minum arak ni, mereka megah dengan kebun-kebun anggur. Dan orang kaya melabur di taman ataupun di kebun-kebun anggur. Seperti kebun anggur di Itali sebagai contoh. Kebun anggur di Spanyol yang mengeluarkan arak yang beratus tahun umur dan usianya. Sebagai gambaran kemegahan. Maka Allah menceritakan ini kebun anggur, kemegahan orang bertakwa. Kemegahan sebenar bagi orang bertakwa. Seolah beritahu tiada kemegahan bagi orang kafir. Selepas hari kiamat. Mereka mungkin bermegah-megah di dunia ini. Dan itu sifat dan perangai mereka. Manakala Allah mengajar orang beriman untuk bersifat tawaduk di sini. Namun akhirat kelak ianya berubah. Orang beriman bermegah-megah dengan kemegahan yang Allah izinkan mereka. Sebagai lambang kejayaan mereka. Kerana siapa pun berjaya berhak untuk merasa megah. Merasa gembira. Manakala orang kafir menjadi orang yang paling hina. Bukan tawaduk merendah diri kerana mencari takwa. Tapi benar-benar terhina. Dengan azab yang pelbagai. Lalu Allah menyatakan bagi orang bertakwa itu mafazah, kejayaan sebenar. Hadaiqa, dengan segala kebun-kebun buah-buahan. Yang kita dah sebut sebagai ulama kata kebun-kebun kurma. Dan lain-lainnya. Wa'anaba, dan kebun-kebun anggur. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sesudah menyebut tentang kebun-kebun. Wa kawaib atraba. Perkataan kawaib. Yang dimaksudkan dengan kawaib. Dan disediakan kepada mereka itu. Pasangan-pasangan yang muda. Pasangan-pasangan yang indah. Yang cantik, molek. Yang sebaya usianya. Allah menceritakan bagaimana wanita-wanita ahli syurga. Baik yang bernama isterinya atau bernama bidadarinya. Mereka ini bersifat kawaib atraba. Artinya umur sama. Dia tak ada dah perempuan tua di sana. Perempuan dengan umur yang sama. Baik yang bernama isteri atau yang bernama bidadari. Tak ada yang ni umur 50, ni umur 60. Semua perempuan masuk pada umur usia muda mereka. Bila Nabi SAW bergurau dengan seorang perempuan tua. Bila perempuan tua datang menemui Nabi SAW, lalu kata Rasulullah, Al-ajuz la tadkhulul jannah. Perempuan tua tak akan masuk syurga. Lalu perempuan ini pun menangis. Kerana menyangka yang Nabi maksudkan dia. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai ibu, kerana dalam syurga itu tidak ada perempuan tua. Sebab itu perempuan tua tak masuk syurga. Yang masuk semua muda-muda. Maknanya, yang tua kat sini jangan bimbang. Kat sana, semuanya muda. Di dunia ini, tua muda sebagai ujian. Ini tempoh umur ujian kita. Muda atau tua. Tidak ada pun perbezaannya di hari akhirat kelak, umur dan usia manusia. Baik ahli syurga di kalangan lelakinya atau di kalangan wanitanya. Dan wanita ini Allah sebut perkataan kawaib, atraba. Dan perkataan atraba iaitu satu umur sebaya usia. Perkataan kawaib, yakni perempuan-perempuan yang menarik. Perempuan-perempuan yang amat menarik. Artinya kalau di sini, kita kat dunia, yang menjadi suatu tarikan paling besar bagi lelaki ialah perempuan. Tidak ada yang lain. Tunjuk kereta Ferrari baru. Kemudian ada perempuan jaga kereta Ferrari. Orang tengok perempuan tu. Ni indahnya pantai. Pasirnya memutih bak mutiara. Tapi orang tengok perempuan yang atas pantai. Siapa perempuan tu? Tunjuk ni rumah banglo, rumah agam yang hebat. Ada seorang perempuan. Orang tengok perempuan tu. Kerana daya tarikan yang kuat. Sama juga perempuan bagi lelaki. Dia akan melihat lelaki. Yang kuat. Daya tarikannya. Kerana tidak ada yang paling indah atas dunia ini melainkan manusia. Dan yang paling indah di kalangan manusia itu baik lelaki atau perempuannya yang soleh di kalangan mereka. Yang baik. Maka nampak indah. Dan Allah tambah keindahan mereka dalam syurga kelak. Menjadikan mereka salah satu nikmat yang tertinggi dalam syurga. Kita dah sebut nikmat tertinggi dalam syurga ialah melihat Allah. Itu atas sekali. Dan nikmat yang kedua yang tertinggi yang dilihat oleh ahli syurga ialah melihat para nabinya dan para rasulnya. Tidak ada sehebat itu. Bila mereka, sehingga Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang buat tu, siapa yang buat ni menjadi jiranku dalam syurga. Hatta kalangan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Masing-masing menyebut amalan tertentu penyebab menjadi jiran dalam syurga. Kerana berjiran dengan Nabi dan Rasul satu kemuliaan yang hebat. Sesudah melihat Tuhan. Dan yang ketiga ialah, yang paling terindah dalam syurga itu ialah ahli syurga. Ahli syurga itu indah.
mengatasi keindahan-keindahan yang lain, taman-taman, kebun-kebun, air pancaran airnya, emas perak permatanya, zamrud, nilam dan mutiaranya, dan segala kelipan-kelipan yang indah dalam syurga tidak mampu melawan keindahan wajah-wajah ahli syurga. Dan itu melihat ahli syurga satu nikmat. Dan setiap kali ahli syurga itu berpisah dan bertemu kembali, makin bertambah cantik orang yang pernah dilihat. Jadi syurga bila mereka berpisah dengan keluarga mereka atau dengan kawan mereka untuk satu tujuan-tujuan mereka, mereka bertemu kembali, mereka nampak lebih lawa daripada sebelum ini. Dan ini kita tak akan jumpa di dunia. Dunia kita tengok kerak kali makin uduh dia. Makin kerak kita tengok, makin lama kita tengok makin uduh. Tapi dalam syurga Allah jadikan manusia ini bertambah cantik setiap hari. Tambah cantik. Dia tak akan jadi, kita kat dunia bertambah buruk, tambah ketua. Dulu tak ada uban, jadi ada uban. Dulu gagah, hari ni berkedut, dah tak kuat. Itu sifat dunia, dia menurun. Sifat syurga, makin lama makin kuat, makin lama makin indah, semuanya. Ini nikmat paling terselah. Dan yang terselah di kalangannya ialah pasangan-pasangan mereka. Bagaimana bidadari dan para isteri tidak mengalih pandangan mereka untuk melihat suami mereka. Ini bidadari dan syurga. Dan ahli syurga, wanita, isteri dan syurga. Dia tak akan mengalihkan pandangannya dan melihat suami. Tengok. Kalau kita kat dunia, kalau tengok tu ada makna lain. Gerung kita tengoknya ada benda lah, salah kita. Tapi mereka menatapnya dengan tatapan cinta yang penuh. Tanpa ada dengki, tanpa ada cemburu, tanpa ada benda-benda yang menyakitkan hati mereka. Tengok dengan penuh-penuh, dengan tatapan cinta yang penuh. Kita bayangkan kegembiraan. Kalau orang tengok kita dengan tatapan cinta, apakah perasaan kita? Melayang roh kita, seronok. Seronok. Walaupun pernah rasa sekali je. Sekali tak pernah rasa. Belum kahwin. Lepas tu siap. Semua tatapan mengancam, membahayakan. Orang lain lah, kita kekal tatapan cinta. Ini kita setengah orang. Yang mula takut bini tatap dia. Kemudian kata Allah, wa ka'san dihaqa. Maksud ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas. Kita sebut ka'san ialah piala-piala. Gambaran nikmat minuman yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Dengan mengatakan wa ka'san dihaqa. Maksud dihaqan, yakni mumtali'atan. Piala-piala atau cawan, gelas-gelas yang sentiasa penuh dengan air. Artinya air. Allah gambarkan cawan yang menyimpan air ini namanya ka'sun. Ka'sun, kalau terjemahan literal maknanya piala. Kita tengok bagaimana gelas-gelas mahal, dia dibuat seperti piala. Tuan-tuan pergi gelas-gelas lawa ni, dia akan buat macam piala. Kita pun kena pegang macam ni. Seolah juara. Kita juara. Bukan macam cawan yang macam tu. Terlucuk jatuh. Tu takut nak beli kapek baru. Takut jatuh. Dia terlucuk jatuh. Ni dipegang macam ni. Tak mungkin jatuh dengan mudah. Pegang. Atau kita pegang piala genggam macam ni. Pegang sangkut macam tu. Itu gambaran hebatnya minuman di syurga. Dihaqan. Sentiasa penuh. Tak berkurangan. Nampak? Minum ditambah. Minum ditambah. Ini nikmat gambaran minumannya. Kemudian Allah menyebut la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka di dalam syurga tidak mendengar perkataan yang lara. Maksud lara ialah perkataan yang menyakitkan hati. Kerana di antara seksaan kejiwaan kita bila dengar perkataan yang sakit hati. Kata kita hidup dalam dunia ni, yang menjadikan kita tak berbahagia banyak sangat mendengar perkataan yang sakit hati kita. Kita dengar perkataan-perkataan sekeliling kita, menyakitkan hati kita. Daripada siapa pun. Maka dalam syurga, tiada perkataan yang menyakitkan hati untuk menjadikan emosinya sentiasa bahagia. Kan kita kadang-kadang dah bahagia macam-macam. Tiba-tiba dengar suara-suara sumbang sakit hati. Baru beli kereta baru, seronok. Orang pun bisik. Rasuah lah tu duit tu. Tuan-tuan sakit hati tak sakit hati? Sakit hati. Ni kita ni baru kahwin. Orang pun kata, tu kuat nafsu lah tu. Sakit hatinya dengar. Oh kita nak buat sunnah Nabi. Dia kata kita kuat nafsu pula. Dengar perkataan tu sakit hati. Itu di dunia. Kita akan dengar perkataan-perkataan sakit hati. Tak kira daripada siapa. Yang dekat dengan kita, yang jauh daripada kita. Perkataan-perkataan menyakit hati ini mengganggu jiwa kita. Allah ma'illah melainkan orang-orang yang tahu tentang dunia memang macam tu. Tapi kita nak pegang sifir dunia memang macam tu agak susah. Dunia ni tuan-tuan sentiasa akan ada orang-orang yang mengata kita. Siapa pun.
Hatta kalau Nabi SAW yang mulia, yang sempurna akhlak, dikatakan, difitnah. Ini golongan khawarij yang kata itu Muhammad tak adil. Itu menyembelih orang tu, orang ni. Itu Muhammad tak bagi bunuh pak saudara dia sebab keluarga dia, tapi yang lain disuruh bunuh. Menurut ataupun berdasarkan arahan Rasulullah dan perang Badar, supaya jangan bunuh Abbas. Nabi kata siapa menemui Abbas jangan bunuh. Arahan dalam perang Badar. Lalu sebahagian keluarkan suara sumbang. Mentang-mentang pak saudara dia tak suruh bunuh. Orang lain disuruh bunuh. Dia suara sumbang. Walau Nabi mengetahui kenapa Abbas tidak boleh dibunuh. Kerana Abbas sudah pun beriman dan menyembunyikan imannya. Dan dia pergi berperang bukan kerana benci pada Nabi SAW. Melainkan kerana menjaga sum'ahnya sebagai orang Quraisy. Dan dia tidak berperang. Dia pergi je. Dan bila mana seorang mengaku saya menawannya, ya Rasulullah, Nabi kata bukan kamu menawannya. Sebab kamu tak layak untuk lawan Abbas. Abbas ni orang gagah. Abbas ni bukan calon-calon orang. Suaranya boleh didengar berkilometer. Di antara kekuatan Abbas bin Abdul Muttalib, suaranya cukup kuat. Dia ada khadam dia, gembala kambing. Yang duduk jauh berkilometer dia boleh bagi. Perah susu, dengar. Dia punya kuat suara. Bayangkan suara dia. Sehingga Rasulullah SAW menggunakannya dalam menggunakan kekuatan suara yang luar biasa. Ini Abbas. Sebab itu bila ada seorang kata, ya Rasulullah saya tawan dia. Nabi kata kamu tak tawan dia. Malaikat orang lain. Rupanya malaikat tawan dia. Malaikat menawannya sehingga Abbas tak bergerak. Lalu orang ni yang heret Abbas, bawa Abbas menemui Nabi SAW. Nabi kata jangan bunuh Abbas. Suara sumbang tu berlaku dalam kalangan orang Islam. Ini Rasulullah. Setakat kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Suara sumbang ni kita akan dengar. Orang akan kata macam-macam. Kita berjaya orang kata macam tu. Kita tak berjaya orang kata macam ni. Kita bujang orang kata macam tu. Kita kahwin orang kata macam ni. Kita ada anak orang kata macam tu. Tak ada anak orang kata macam ni. Suara-suara yang menyakitkan hati kita. Maka Allah ajar kita bersabar. Bagaimana Allah ajar Nabi SAW? La tasma'unna minal ladhina kafaru. La tasma'unna minal ladhina utul kitab. Wal musyrikin adhan kathira. Kamu pasti akan mendengar wahai Muhammad. Daripada orang kafir, ahli kitab dan pada penyembah berhala, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Menyakitkan perkataan. Dan Rasulullah dia ajar, fasbir sabran jamila. Sabar dengan sabar yang indah dengan memaafkan. Atau orang yang sebut kata-kata yang menyakitkan hati kita, obatnya ialah kita maafkan dia. Maafkan dia. Ini akan menghina. Kalau tuan-tuan peduli, maka tuan-tuan akan kalah. Kita makanya tak nak buat benda ni sebab orang kata. Tak nak rosak ke masjid. Orang masjid, dia kata saya nak berebut pengusi majlis, pengusi masjid. Saya ni nak tunjuk warang. Saya ni bla bla, orang kata. Tetap pedulikan, maafkan dan terus istiqamah dalam kebaikan. Wala kidzaba, dan mereka tak akan dengar perkataan bohong. Yang fitnah. Tadi kita sebut, laruang ini ialah perkataan yang menyakitkan nanti. Perkataan kidzaba, perkataan bohong, fitnah tak ada. Tuan-tuan lihat bagaimana Allah menggabungkan nikmat yang berbagai. Yang Allah Ta'ala sebut selepas itu, jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Balasan daripada Tuhan kamu, satu pemberian hisaba yang telah dikira, dihitung setiap perbuatan baik kamu dan dibalas dengan hebat. Tuan-tuan, ini yang kita dapat semua. Mudah-mudahan. Amin. Adalah anugerah Allah. Bukan dek kerana amalan kita. Kan Allah sebut ini memang orang beriman itu beramal. Tetapi amal itu dibalas dengan gandaan sehingga Allah namakan pembalasan ini sebagai ata'. Apa maksud ata'? Kurniaan Allah. Allah bukan balas berdasarkan kita buat. Allah beri lagi lebih pada itu. Tuan-tuan umpama kalau tuan-tuan orang kaya duit banyak. Tuan-tuan beli barang orang. Tuan-tuan takkan beli dengan harga tu. Berapa harga RM10? Ambil RM100. Kerana tuan-tuan pemurah. Tuan-tuan membelinya dengan ata'an, dengan sifat pemurah. Bukan dengan sifat harga tu. Kalau harga tu ni jual RM10, dibayar RM10. Tak kaya dia. Tapi kita dengar, berapa harga RM10? Ambil, saya bayar RM1,000. Saya bayar RM1,000. Saya nak yang ni. Maka cara pembayaran ini namanya ata'. Artinya kurniaan. Bukan dia bayar harga. Kita amalan kita dengan ibadat tak sempurna. Nak balas dengan macam ni, tuan-tuan sekalian. Tak layak. Melainkan kerana kurniaan Allah. Kemudian kalau kita lihat ayat ini, itu daripada 31-36. Bagaimana Allah menjanjikan kepada orang bertakwa dengan 5 perkara. Perkara pertama yang kita sebut ialah mereka ini berjaya, yang selamat dari neraka.
Bagaimana firman, inna lil muttaqin mafaza. Bagi orang yang bertakwa itu kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan mereka selamat dari neraka yang diceritakan tentang balasan bagi orang kafir. Dan kejayaan mereka kerana masuk syurga. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka mereka berjaya. Jadi bila sebut mafaza berjaya ini kerana dua keadaannya, bebas dari neraka, masuk dalam syurga. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana orang beriman akan bertamattu', yakni berseronok dengan makanan yang mengamankan. Dipanggil al-amnul ghizai. Artinya Allah nak cerita dalam syurga itu ada buah-buahan yang berupa kebun-kebun, ladang-ladang yang buahan tu tak akan putus. Dia bukan cerita kita Allah beri kita semangkuk buah atau satu tong buah. Allah cerita Allah beri seladang buah. Tuan-tuan, bila kita sebut seladang buah, kita tak akan takut ia akan putus. Lalu bukan sekadar kita makan, kita rasa aman dengan makanan tu. Sebab tak putus. Hari ni kalau kita makan kat dunia, kita rasa takut bekalan makanan ni habis. Kita dah beli beras 2 beg, bimbang-bimbang ni bulan depan, beras mahal pula. Lalu kita tak aman makan. Kita tengah makan ayam goreng bimbang-bimbang bulan depan, harga ayam naik pula. Kita tak mungkin rasa aman dengan sebab bekalan yang mendadak terputus atau sebagainya. Allah cerita, tamattu' ahli syurga, berseronok ahli syurga dengan makanan dan keadaan rasa aman. Dia panggil al-amnul ghizai. Makan dan rasa aman. Umpama kita makan makanan tak akan habis. Tuan bayangkan kalau kita berbelanja dengan duit yang kita tak pernah rasa habis. Kan rasa aman. Ni belanja hari ni, esok nak belanja macam mana? Ada fikir tak aman lah. Bulan ni dapat duit, kita belanja, bulan depan. Bulan depan dengan anak nak sekolah daftar, mula bimbang. Kita pun tak berani belanja bulan ni sebab fikir bulan depan. Belum bulan depan kita dah arwah, dah tak boleh belanja. Macam tu kita punya rasa takut. Takut. Tapi tidak dalam syurga. Allah beri taladzuz atau tamattu' dipanggil bil amnil ghizai, rasa makanan yang aman. Yang ketiga, Allah menggambarkan ahli syurga istimta' bil huril kawaib dawatin nawahid allati taka'abad afta'uhunna alladatul aqran fi sin, iaitu Allah menggambarkan ahli syurga itu berseronok-seronok dengan pasangan mereka yang cantik, yang lawa, yang sebayu usia. Dan ini memenuhi apa yang disebut sebagai al-ishba'ul jinsi ataupun gharizi, memenuhi keperluan seksual. Kerana manusia antara nikmat yang mereka nak nikmati di dunia ialah al-ishba'ul ataupun rasa kenyang dengan al-jinsi, dengan seksual. Apa maksud al-ishba'ul jinsi? Jinsi, kepuasan seksual. Maksud kepuasan seksual yang sebenar. Atas dunia ini manusia tak akan dapat kepuasan seksual yang sebenar. Lantaran wanita-wanita dengan sifat, dengan perangai bla 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 bla. Kelak mereka akan mendapat pasangan yang menghiburkan. Yang mereka rasa benar-benar keperluan jinsiah mereka, keperluan seksual mereka dipenuhi. Artinya manusia jadi aman. Contoh kita tahu manusia ni, kalau dia tak dapat keperluan seksual, dia akan menjadi buruk perangainya. Tingkah lakunya, perbuatannya. Tidak aman emosi. Bahkan sebagaimana disebut oleh dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Manusia bila tidak dipenuhi keperluan seksualnya, maka ni air dia naik atas kepala. Itu dalam budaya dan ayat. Orang kita sebut ni air naik atas kepala. Air bila dia tidak keluar, dia membusuk. Kalau naik atas kepala, dia merosakkan sistem. Menjadikan manusia itu lemah, tak kuat. Daya fikirnya tidak tajam. Tak tajam. Bahkan pergerakannya lunglai. Kita tengok beza orang kahwin dengan orang bujang. Kalau dia berusia tua, lain. Orang kahwin ni dikekalkan momentum dia, kuat. Dan orang bila dah tua, lepas tua tak kahwin, maka dia lemah. Dia tak ada kekuatannya. Kerana kahwin menjadikan seorang tu kuat. Apatah lagi mereka mendapat dengan keadaan pasangan-pasangan yang begitu mencukupkan keperluan mereka. Dan yang keempat, Allah menyebut tentang lahab, lahu. Mereka berseronok-seronok. Tadi sebut makan, berseronok-seronok. Yang digambarkan dengan mereka meminum air yang berada dalam piala-piala atau gelas-gelas yang indah. Air yang sentiasa penuh dalam gelas mereka. Berarti dalam situasi seronok. Umpama kita sebut, jom kita minum-minum. Maksudnya berseronok-seronok. Kalau hari ni orang ajak minum, makna berseronok dengan minuman. Bukan sebab haus, bukan sebab dahaga. Kita jumpa kawan, jom ngeteh. Kalau pergi kat Aceh, jom ngopi.
Ini kalau jenis minum Nestum, jom ngetuk. Minum Nestum. Kita akan sebut. Kata Amin bukan sebab kita haus. Kenapa? Allahu. Kita nak gembira, nak seronok. Jumpa kawan 10 kali, jumpa kawan 10 kali kita ngeteh. Bukan kerana kita haus. Bukan kerana hari panas. Begitu cara kita entertain. Begitu cara kita berseronok dengan rakan-rakan kita. Kita akan ajak dia minum-minum. Maka tetapi dalam syurga minum ini dan minum arak yang tidak memabukkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Arak yang mereka minum tidak menyebabkan mereka pening kepala. Tak menyebabkan pening. Wa la yunzifun. Tak menyebabkan hidung mereka berdarah. Kerana kesan minum arak ni pening kepala. Bila pening kepala tu melampau, dia keluar darah hidung. Nazif. Maka sifat arak dan syurga begitu sempurna yang kita telah cerita dalam surah Al-Insan. Bagaimana ia dicampur dengan kafur, dicampur dengan zanjabil, sifat yang sejuk, sifat yang panas, yang tidak memabukkan. Dari air yang kita sebut salsabila, yang mudah masuk ke dalam halqum tanpa meninggalkan kesan-kesannya. Maka ini air dan minuman yang gambaran kepada Allahu berseronok-seronok. Kemudian yang kelima, Allah memberikan rasa aman kejiwaan. Al-amnun nafsi fil jannah. Yang kita sebut tak ada kata kutuk mengutuk, tak ada. Bakar membakar, tak ada. Bohong membohong, tak ada. Kata-kata menyakitkan hati, tak ada. Maka ini semua adalah 5 keutamaan ahli syurga. Contoh kalau kita sebut salah satu sudah cukup. Ini kan pula melengkapi 5. Bagi menggambarkan untungnya ahli syurga untuk. Contoh kita cuma berjuang dan bermujahadah seketika di dunia untuk menjadi ahli syurga yang kekal abadi. Berjuang dan bermujahadah seketika. Membersihkan hati kita seketika. Bersungguh-sungguh dalam amalan dan ketaatan kita. Menambah keimanan kita seketika. Dengan tempoh usia yang amat terhad dan terbatas. Mungkin beberapa langkah nanti, beberapa langkah lagi kita akan meninggal dunia. Mungkin. Beberapa saat, beberapa detik daripada sekarang, kita pasti sudah pun meninggalkan dunia ini. Untung dan berbaloilah dengan mujahadah yang kita buat. Ketahuilah mujahadah kita kat dunia cuma sekejap dan sebentar. Maka tidakkah ada orang yang musyammir, yang bersemangat untuk bermujahadah? Hal min musyammir, kata Nabi SAW, tak adakah orang bersemangat untuk lihat perjuangan ini? Kadang-kadang kita duk lihat nak capai cita-cita dunia, semangat kita. Walah, bila dapat tak ada apa pun. Ni cita-cita nak kaya, semangat. Buat itu, buat ini, semangat. Lepas kita dapat macam biasa je. Sama. Kerana cerita nikmat dunia, dia akan membuahkan hasil yang sama. Takut, bimbang. Dulu miskin, takut. Sebab miskin. Sekarang kaya pun takut juga. Takut kena rompak, takut kena curi, takut LHD yang takut belaka. Takut orang minta derma, semua takut. Serupa. Kadang-kadang takut waktu dia kaya lebih teruk pada takut waktu dia miskin. Waktu miskin takut. Takut miskin ni berkekalan. Sekarang kaya pun takut. Akhir sama-sama takut. Dua-dua tak pergi masjid sebab takut. Duduk dalam rumah. Cerita mujahadah dunia sama natijahnya. Tapi kalau kita mujahadah akhirat, saya katakan umur kita hanya beberapa detik daripada sekarang. Bukan hanya beberapa saat daripada sekarang. Bukan lebih hampir daripada kelipan mata kita. Au kalamhin basar. Au huwa aqrab. Ia seperti satu kelipan mata. Atau mungkin lebih cepat. Apa dia kematian kita? Cepat datang. Lebih cepat daripada singa yang menerkam mangsa. Lebih cepat daripada renjatan elektrik. Bila sampai waktu kita mati. Cukup cepat. Untunglah orang mujahadah. Mendapat kemuliaan ini. Mendapat segala keindahan ini dan janji Rabbani. Janji ketuhanan yang agung. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan pemilik 7 petala langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan itu sifatnya pemurah. Allah dalam menyebut tentang nikmat-nikmat ahli syurga. Maka Allah menyebut ini adalah minhah Rabbaniyah. Ini pemberian ketuhanan. Dan Allah Ta'ala nak beritahu pemberian yang melampau cukupnya ini, melampau hebat ini, datang daripada Tuhan pemilik langit dan bumi. Dan Tuhan ini sifatnya Ar-Rahman, pemurah. Bila kita beribadat, kita berurusan dengan Tuhan Ar-Rahman. Sebalik Tuhan Ar-Rahman, Tuhan ini ialah Tuhan yang berkuasa. Kerana itu Allah kata, La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada seorang pun yang diizinkan bercakap. Bila? Pada hari kiamat kelak. Tak ada orang yang Allah akan izinkan bercakap. Yauma yakumur ruh, iaitu pada hari
Malaikat Jibril pun berdiri. Wal malaikah, dan sekalian malaikat. Saffa, dalam satu saf. Nabi SAW telah memberi suatu perumpamaan. Berdirinya kita dalam saf sebagaimana berdirinya para malaikat. Saf yang kita bentuk dalam solat, inilah saf malaikat. Malaikat bila mana mereka beratur dalam saf. Di hari akhirat kelak, semua malaikat ini masuk saf masing-masing. Untuk menunjukkan kemuliaan saf. Kemudian kata Allah Ta'ala, la yatakallamun, pada hari itu tak ada orang boleh berkata-kata. Illa man azina lahur rahman. Melainkan dua keadaan. Yang pertama, orang yang diizinkan oleh Allah bercakap. Yang kedua, waqala sawaba, dan dia berkata yang benar. Apa maksud berkata yang benar? Kata ulama, yang dimaksudkan dengan yang pertama, izin daripada Allah. Sebagaimana firman Allah dan ayat-ayat yang lain. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada seorang pun yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari tidak ada satu jiwa pun yang boleh berkata-kata melainkan dengan izinnya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tidak ada seorang pun yang diizinkan memberi syafaat melainkan orang yang diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama kita sebut yang nak berkata-kata ni, yang nak bercakap ialah orang yang akan beri syafaat. Yang beri syafaat ialah orang yang Allah izin. Di kalangan Nabi dan Rasul dan orang beriman. Yang kedua, an yaqula sawaba. Dia berkata benda yang benar. Apa maksud sawaba? Iaitu dia menyaksikan bahawa la ilaha illallah. Seorang yang nak beri syafaat, dia mesti mengetahui yang diberi syafaat atau disebut masyfu'. Kita panggil syafi', pemberi syafaat. Masyfu' yang menerima syafaat. Masyfu' mestilah orang yang menyebut la ilaha illallah. Kalau tidak, yang beri syafaat tidak boleh diizinkan untuk beri syafaat. Ini menunjukkan orang kafir tak ada syafaat. Orang kafir tak akan menerima apa-apa pun syafaat. Sekalipun ayahnya Nabi. Sekalipun suaminya Nabi. Bagaimana kita baca kisah-kisah kenabian di kalangan isteri-isteri Nabi yang kufur. Bagaimana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Sekalipun dia suaminya Nabi. Sekalipun kita kata kalau dia merupakan anak Nabi atau keturunan Nabi. Kalau dia tidak menyaksikan la ilaha illallah, maka tidak akan diizinkan dan tidak menjadi golongan yang dibenarkan. Dia perkataan melainkan dengan izin Allah dalam beri syafaat. Dan sawaba, yakni berkata benar, artinya orang yang beri syafaat dia akan pastikan yang menerima syafaat itu yang menyebut la ilaha illallah. Itu perkataan sawaba. Kemudian Allah menyatakan dzalikal yaumul haq, demikian hari sebenar yang akan berlaku. Hari di mana Allah pemilik langit dan bumi. Yang tidak diizinkan, yang berkuasa, yang memiliki kuasa percakapan pada hari itu. Itu seorang pun tak dibenarkan bercakap. Tuan-tuan nak sebut seorang tu berkuasa, seorang pun tak boleh bercakap melainkan dengan izin dia. Kan power kita ayah sebab kita boleh diamkan anak kita. Diam. Power kita suami, kita boleh diamkan isteri kita. Diam awak, jangan cakap. Power seorang guru besar, power seorang pengarah, power seorang yang pegang jawatan, kan dia boleh diamkan semua. Kau jangan cakap, diam. Ini kan pula Allah yang Maha Kuasa. Tak ada orang boleh bercakap, tak ada orang boleh berberik, tak boleh. Nak bunyi gosip-gosip tak ada. Hari itu diam. Kalau umpama kita sebut jatuh jarum pun dengar. Bukan lebih pada itu. Senyap. Sebab Allah la yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada orang pun yang memiliki percakapan melainkan Allah. Dan Allah izinkan siapa yang bercakap hari itu. Dan mereka bercakap tak ada meleret-leret. Tak ada mukadimah yang berbahagia, yang dihormati. Tak ada. Cakap nak cakap apa. Kita bayangkan dalam suasana takut. Tak ada orang akan cakap lain daripada apa yang perlu mereka cakap. Straight to point. Ini mengucap la ilaha illallah. Saya beri syafaat. Perkataannya boleh dikira. Tentang kita kalau bercakap depan raja pun, perkataan kita boleh kira. Mana boleh cakap banyak depan raja? Dia pun tak nak dengar, kita perkataan dikira. 10, 15 perkataan, 20 perkataan. Kerana dalam suasana yang begitu menggerungkan, maka siapa yang boleh bercakap lebih pada itu? Kemudian kata Allah Ta'ala, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Dengan janji-janji Allah, maka siapa mengkehendakinya, maka silalah melalui jalan ini.
sebagai jalan kembali dan pilihannya dengan beriman dan beramal soleh. Baik, kamu dah dengar janji Allah tentang orang beriman. Innal lil muttaqina mafaza. Dan kamu dah dengar bagaimana janji ini akan dipenuhi pada hari kiamat kelak. Hari di mana Allah pemilik langit dan bumi yang mempunyai hak berbicara, yang tidak akan izinkan siapa pun bicara. Hari malaikat dan Jibril alaihissalam berbaris untuk menunggu arahan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu Allah akan memutuskan ahli syurga dan ahli neraka. Dan siapa yang ingin mendapat tempat yang mulia, faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Yang nak dekat dengan Allah, yang nak hampir dengan Allah, supaya dia menjadi ahli syafaat dan menjadi ahli penerima syafaat, supaya dia menjadi muttaqin yang mendapat janji Allah. 5 janji yang kita sebut. Maka siapa yang menghendaki, maka carilah jalan ini untuk dekat diri dengan Allah dengan amal soleh dan keimanan. Kemudian kata Allah sebagai amaran terakhir pada ayat ke-40, inna anzarnakum, kami dengan kedahsyatan hari kiamat, kami memberi peringatan kepada kamu, azaban qariba, azab yang hampir. Kenapa sebut azab yang hampir? Ia pasti terjadi. Dekat. Benda ni dekat dah nak berlaku. Maksudnya benda ni pasti terjadi. Dan bila terjadi, ia amat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari manusia akan menyesali perbuatan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Menyesalah apa yang mereka buat. Apa yang telah mereka lakukan dalam kekufuran mereka. Sifat mempelekehkan mereka diriwayatkan berkait dengan ayat ini. Ini satu itab. Itu suatu celaan kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Abi Jahal, Abi Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Bila mereka berkata, akhirat kelak, mereka akan berkata, laitani kuntu turaba, fahuwa yatamanna an lam yakun insana yub'ath, wa innama kana turaban, wa yatamanna an yasira turaban, kal hayawanat ba'da iqtisasi min ba'diha li ba'd. Maksudnya ialah Allah menceritakan tahassur betapa menyesalnya orang kafir pada hari kiamat kelak. Melihat perbuatan lampau mereka di dunia. Wa yaqulul kafir, maka berkata orang kafir. Siapa orang kafir di sini? Gambaran kepada Abu Lahab. Gambaran kepada Ubay bin Khalaf. Gambaran kepada Abu Jahal. Gambaran kepada pemimpin-pemimpin Mekah yang banyak mempersendakan Nabi SAW. Kelak kamu akan berkata, wa yaqulul kafir, dan berkata orang kafir, ya laitani, alangkah eloknya aku kuntu turaba, menjadi tanah dan menjadi debu. Ayat ini berkait bila mana disebut dalam satu hadis yang masyhur, bila mana Allah Ta'ala mengadili seluruh makhluk Allah. Yang pertama, Allah adili makhluknya yang bernama binatang, untuk menunjukkan keadilan Allah mutlak. Bukan sekadar manusia, binatang. Maka didatangkan kambing yang bertanduk dan kambing tak bertanduk. Yang dahulu kambing bertanduk, ditanduknya kambing tak bertanduk. Maka dijadikan kambing yang tidak bertanduk di dunia dahulu bertanduk, untuk menanduk kambing yang dahulunya bertanduk, kali ini tidak bertanduk, sebagai satu kisos, pembalasan balik. Dan sesudah itu Allah berfirman kepada binatang-binatang ini sesudah diadili, kuni turaba, jadilah kamu tanah-tanah. Kerana binatang tak masuk neraka, tapi Allah tegakkan keadilannya. Walaupun binatang tak masuk neraka, tak masuk syurga, tetapi apa yang berlaku pada binatang juga ditegakkan keadilan. Bagaimana manusia? Kata manusia bila melihat Allah mengadili binatang, mereka mula rasa bimbang dan takut. Kalau binatang diadili begini, tapi kesudahannya jadi tanah, tak apalah. Kita kesudahan kita syurga atau neraka. Lalu orang kafir kata, ya laitani kuntu turaba, kalaulah aku menjadi seperti binatang itu, diadili kemudian jadi tanah kembali. Kata ini tahassub, penyesalan orang kafir yang tak ada makna. Ini gambaran dialog yang akan disebut oleh orang kafir, kecewa dengan pengengkaran dahulu mereka di dunia. Kecewa dengan kejahatan mereka dan kekufuran mereka dahulu di dunia. Dan Allah kata, kami memberi amaran dengan hari kiamat ini. Hari di mana kamu, wahai orang kafir, menyesal je. Dan Allah juga beri peringatan pada orang beriman sebagai satu sibak, perlombaan. Ini hari kiamat ialah perlombaan kamu, wahai orang beriman, untuk kamu masuk syurga dan mengambil, membolok semua janji Allah ini dengan sifatnya yang pemurah, yang janjinya tak akan habis
untuk diberikan pada hamba-hambanya. Dalam dua keadaan, kata para ulama tafsir, iaitu gesaan orang beriman supaya melakukan perlombaan untuk mereka mendapat kemuliaan dan kebaikan ini. Dan amaran pada orang kafir. Ingat, apapun keingkaran kamu, apapun kejahatan yang kamu lakukan, penolakan kebenaran, tidak akan menguntungkan kamu. Tidak di dunia, apatah lagi akhirat. Contoh kita tengok orang-orang kafir yang menolak kebenaran Islam, apakah mereka untung? Apakah mereka seronok kerana mereka dapat minum arak, berjudi, main pumpang, main pelacur? Apakah mereka seronok? Mereka tidak seronok dengan apa yang mereka lakukan. Mereka nak kekalkan keegoan mereka dalam mendengar larangan-larangan daripada Allah dan Rasulnya. Yang disampaikan oleh mulut-mulut orang beriman dan orang bertakwa. Ni yang minum arak, seronok ke minum arak? Awak berjudi, seronok ke berjudi? Sampai bengkak, sampai muflis, seronok. Ini yang berzina, seronok ke berzina? Sampai hancur rumah tangga dan sebagainya. Sehingga di setengah-setengah negara tidak ada perkahwinan kerana banyaknya penzinaan. Banyaknya cheating. Banyaknya kita katakan pembohongan dalam rumah tangga. Kerana zina. Apa mereka rasakan? Tak ada apa. Apa keseronokan? Ini orang-orang yang terlibat secara bebas zina, secara bebas minum arak, berjudi. Apa keseronokannya? Yang bebas dengan hiburan-hiburan yang merosakkan akhlak, merosakkan kemanusiaan. Apa seronoknya? Yang melakukan hubungan terlarang homoseksual, lesbian, apa seronoknya? Kamu sendiri tak akan rasa seronok pun di dunia. Apatah lagi akhirat kelak. Sebab Allah tidak pernah menjadikan kelazatan dalam mengingkari Allah. Melainkan mereka pasti akan merasa kesan daripada perbuatan jahat mereka. Umpama kata pepatah, kalaupun kamu untung seketika, kerana perumpamaan perbuatan kamu macam batu. Untung batu timbul seketika akhirnya tenggelam. Tuan-tuan, untung sabuk, walau tenggelam seketika akhirnya dia timbul. Sebab sabuk sifatnya timbul. Kalau kamu cuba tegakkan kebatilan dalam larangan-larangan Allah, penyembahan berhala, mengikut hawa nafsu, syirik dan sebagainya, kamu ni umpama untung batu yang timbul seketika akhirnya akan karam selama-lamanya. Perbuatan itu tidak pernah menjadikan mereka seronok. Tuan-tuan, sejarah membuktikan. Bukan sampai hari ini membuktikan bagaimana perbuatan-perbuatan menyalahi syariat tidak pernah indah. Melainkan seketika. Kelak dia akan rasa akibat kesannya. Rosak rumah tangganya. Bahkan rosak kepercayaan pada dirinya sendiri. Rosak ekonominya. Mereka menunggu kehancuran mereka. Sebagaimana kehancuran kaum Nabi Nuh. Namun Allah dengan sifat rahmat memberi satu masa dan peluang. Kenapa? Kerana satu rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Untuk mereka berfikir balik. Untuk mereka bertaubat. Untuk mereka menggunakan akal pada jalan yang lurus. Apakah mereka memilih jalan kekufuran atau jalan keimanan yang penuh keamanan, yang penuh kebahagiaan, yang merupakan kejayaan yang besar bagi manusia? Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.